Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam siri kuliah ilmu usul fiqh dan kali ini adalah siri yang ke-24 menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan pada hari ini kita akan menyentuh berkenaan dengan tajuk Al-Mahkum Fih min nahiyatil jihatil lati yudafu ilaiha, iaitu kita masih dalam perbincangan Al-Mahkum Fih ataupun senang kita faham ialah af'alul mukallafin. Ya. Pada hari ini tajuk al-mahkum fih min nahiyatil jihah allati yudafu ilaiha. Jadi al-mahkum fih dari sudut disandarkan kepada mana, kan? Dan secara ringkasnya tajuk ini berkaitan dengan huququllah dan juga huququl ibad. Nanti insya-Allah kita akan lihat secara detailnya. Okey. Perbuatan mukallaf yang berkaitan ataupun yang bersangkutan dengan hukum hakam syarak, sama ada maksudnya ialah kepentingan ammah, maslahatun ammah ataupun maslahatun khassah. Jadi maksudnya pentaklifan yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan, sunatkan ataupun haramkan kepada umat manusia, khususnya yang beragama Islam, ialah sama ada perbuatan itu kemaslahatan ataupun kepentingan dan kebaikan perbuatan itu kembali kepada maslahat umum ataupun maslahat khusus. Okey. Sekiranya maksud di sebalik pentaklifan hukum hakam syarak ini ialah kemaslahatan masyarakat, maka kesan daripada pentaklifan itu dinamakan sebagai hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala sekiranya maksud di sebalik pentaklifan itu ialah kepentingan khusus, maka itu dinamakan sebagai huququl amdi, hak individu. Yang tadi hak Allah ataupun hak masyarakat, dan yang kedua adalah hak individu, huququl amdi, huququllah dan juga huququl amdi. Baik. Dan dalam satu-satu perbuatan ataupun pentaklifan tersebut kadang-kadang ada dua unsur di situ, sama ada hak Allah dan juga ada hak manusia ataupun hak individu, hak masyarakat dan juga hak individu. Dan terkadang hak Allah ataupun huququllah dan juga huququl mujtama' huwal ghalib, kadang-kadang yang hak Allah itu lebih dominan, ataupun kadang-kadang hak individu itu lebih dominan daripada hak Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hak masyarakat. So nanti kita akan tengok apakah contoh-contohnya. Baik, yang pertama huququllah, hak-hak Allah. Selalunya kita bercakap hak asasi manusia, kan? Tetapi kita lupa ataupun kita sering ketinggalan untuk memahami bahawa di sana kalau bagi orang Islam dia ada dua hak yang perlu diraikan dan perlu dilihat dan perlu diketahui dan difahami, iaitu yang pertama hak Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang kedua adalah hak individu. Baik, bila disebut huququllah, maksudnya apa sahaja yang melibatkan kepentingan orang awam ataupun masyarakat ramai. Okey. Jadi sebab itulah dinamakan hak orang ramai ini adalah sebagai hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun hak Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dimaksudkan dengannya ialah hak yang melibatkan orang ramai ataupun masyarakat umum. Okey, kenapa dinisbahkan ataupun kenapa dinamakan hak ini sebagai huququllah? Kenapa dinamakan huququl mujtama' itu sebagai huququllah? Kerana besar ataupun pentingnya dan juga dia punya kepentingan itu meliputi ramai pihak
ataupun semua pihak, semua masyarakat. Sebab itu dinamakan huququllah. Okey. Dan hak ini tidak boleh digugurkan dan tidak berhak kepada sesiapa pun untuk at-tanazul, at-tanazul anhu, iaitu kita panggil menidakkan ataupun ingin menggugurkan hak ini, ya, kerana ia melibatkan kepentingan awam. Sebab kalau kita gugurkan kepentingan awam ini, maka dia akan memberi kesan sama ada secara mikro ataupun makro kepada masyarakat kita. Okey. Dan ini dinamakan kalau ikut undang-undang dinamakan an-nizamul am, satu sistem umum ataupun peraturan umum kepada orang ramai. Baik. Okey, menurut Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab beliau menyatakan bahawa hasil daripada istiqra', iaitu penelitian mendalam, bahawa huququllah terbahagi kepada beberapa kategori. Yang pertama ialah al-ibadatul mahdah, iaitu ibadat yang Allah Subhanahu Wa Taala taklifkan kepada umat Islam. Contohnya al-iman. Kan, of course lah, ini kita panggil yang utamanya ialah akidah terlebih dahulu, kan? Bila kita dah beragama Islam, maka diwajibkan kita untuk melakukan ibadat-ibadat yang lain. Okey, kal iman was salati waz zakati was siyam wal haji wal jihad wa nahwiha. Kan? Jadi iman, solat, zakat, puasa, haji dan jihad ini dinamakan sebagai huququllah, kan? Hak asasi Allah Subhanahu Wa Taala, di mana umat Islam wajib melaksanakan tuntutan ini. Dan dimaksudkan dengan itu, dengan pentaklifan ibadat-ibadat al-mahdhah ini, ialah tahsil ma huwa daruriyun wa huwa ad-din. Untuk menghasilkan apa yang dipanggil sebagai daruriyat, iaitu keperluan tonggak asasi manusia, iaitu beragama. Okey. Dan agama ini adalah daruri, satu perkara asas yang tonggak liqiyamil mujtama' wa nizamihi, supaya masyarakat ini akan betul perjalanannya dan juga sistem kemasyarakatan akan elok. Jadi kita panggil rupanya ada kaitan ibadat-ibadat yang kita lakukan sebagai orang Islam dengan sistem hidup bermasyarakat ni. Okey. Jadi kalau ibadat kita elok, kita panggil sistem ekonomi zakat kita elok, maka sistem kemasyarakatan kita itu insya-Allah akan dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Baik. Wal ibadatu kulluha syuri'at limasalih ta'udu bin naf'il amim 'ala al-mujtama'. Dan ibadat-ibadat keseluruhan yang ada dalam syarak kita ini, kan, semuanya disyariatkan untuk kepentingan apa? Iaitu satu kepentingan yang mana kepentingan itu akan berpatah balik kepada masyarakat. Okey. Sebab tu tadi kita katakan bab ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat. Ikatan kita sesama masyarakat melalui sistem ekonomi zakat dan sebagainya. Itu semua apabila kita laksanakan dengan mantap, maka insya-Allah agama kita terjaga dan juga masyarakat kita pun akan terbela insya-Allah. Baik, itu yang pertama, huququllah yang pertama, iaitu al-ibadatul mahdah. Yang kedua, yang termasuk dalam kategori huququllah ataupun hak-hak masyarakat ini, iaitu al-ibadatul lati fiha ma'nal ma'unah. Contohnya sedekahul fitri, zakat fitrah. Kita alhamdulillah kita dalam bulan Ramadan ni, mulai sekarang ni sebenarnya dah boleh bayar zakat fitrah, kan. Tak perlu kita tunggu pada hari raya Aidilfitri baru kita nak bayar zakat, takut-takut tak sempat. So digalakkan untuk kita selesaikan zakat fitrah kita ni. Okey, zakat fitrah ini ialah dia dikategorikan ataupun dianggap sebagai satu ibadat. Sebab zakat, kan, kerana ia berbentuk taqarrub
kepada Allah melalui sedekah yang wajib kepada fakir miskin. Okey. Wa kaunuha fiha ma'nal ma'unah, yang ma'unah ni maksudnya perbelanjaan, kan? Li'annaha wajabat 'alal mukallaf bisababi ghairihi, kerana ia wajib ke atas mukallaf itu disebabkan orang lain. Okey, bukan semata-mata diri dia saja. Kalau dia ada tanggungan, maka dia juga wajib untuk membayar zakat fitrah bagi pihak tanggungan, yang contoh macam anak isteri dia lah. Okey. Kama wajabat mu'natuhu khilafan lil ibadatil mahdah fahiya la tajibu 'alal mukallaf bisababil ghair. Okey. Apa beza antara kategori ataupun bahagian yang pertama dengan yang kedua ni? Sebab kalau al-ibadatul mahdah ini ibadat semata-mata, kan? Maksudnya ibadat tersebut wajib kerana ibadat tersebut dan bukan sebab orang lain. Okey. Tetapi kalau zakat fitrah, okey, zakat fitrah ni dia wajib kerana orang lain, kan? Iaitu dia ada tanggungan, kan? Contoh macam anak bini dia, kalau anak dia isteri dia seorang, zakat dia seorang bini lah. Kalau ada 2-3, maka 2-3 bini itu juga kena dibayar zakat oleh dia. Jadi zakat fitrah itu dia wajib berdasarkan orang lain, kepala, ikut kepala. Itu maksud al-ibadatul lati fiha ma'nal ma'unah. Okey. Jadi sama ada al-ibadatul mahdah ataupun al-ibadat allati fiha ma'nal ma'unah, ini dianggap ataupun dikategorikan di bawah huququllah. So kalau tadi sistem solat rupanya ada kaitan dia dengan kebaikan masyarakat, zakat fitrah dia adik-beradik dengan zakat yang biasa itu pun juga ada kita panggil kepentingan dan kebaikannya untuk masyarakat awam. Okey. Yang ketiga, yang termasuk di bawah kategori huququllah, ad-daraib 'alal ardil ushriyah, kan, iaitu cukai-cukai yang dikenakan kepada tanah-tanah ini berkaitan dengan zakat tumbuh-tumbuhan. Okey. Dan para ulama usuliyun menamakan ad-daraib 'alal ardil ushriyah ini sebagai ma'unah fiha ma'nal ibadah, kan, iaitu perbelanjaan yang ada maksud ibadat, kan. Sebab zakat ni kita kata dia ibadat, kan. Okey. Kenapa dinamakan sebagai ma'unah, berbentuk kita kena keluarkan perbelanjaan tersebut? Kerana fali'annaha daribatul ardi, kerana dia dianggap sebagai cukai tanah, kan. Okey. Jadi dengan dikenakan cukai ini, maka tanah-tanah itu akan dikekalkan kepada milik tuan dia. Okey. Dan kita tidak boleh kacau tanah orang ni. Okey. Itu dari sudut itulah, kan. So bila dia ada miliki tanah, dia bercucuk tanam di situ tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, maka dia kena keluarkan zakat. Itulah, itu dari sudut makna ma'unah. Okey, kemudian cukai-cukai tanah yang sebegini juga dinamakan ibadat. Kenapa? Kerana 1/10 yang diambil daripada zakat tanaman, dia dinamakan ibadat kerana 1/10 akan diambil daripada zakat zakat tanaman, kan. Ini kalau kita belajar bab zakat lah, kan. Dia punya nisab tumbuhan dan juga buah-buahan banyak mana, detailnya akan kita jumpa dalam kitab-kitab fiqh lah. Okey. Dan 1/10 ini akan diagihkan kepada asnaf zakat yang 8 tersebut, dan ini kebaikan dia berbalik kepada kepentingan awam. Okey. Jadi sebenarnya bab zakat ini memang manfaat dia kita akan lihat mereka yang memerlukan daripada golongan asnaf yang 8 tersebut, fakir, miskin, termasuklah kita panggil orang yang berhutang
orang yang berjihad fisabilillah, kemudian amil, ibnu sabil, dan sebagainya lah, yang 8 tu. Okey. Seterusnya, kategori yang masuk di bawah huququllah. Yang keempat ialah al-kharaj, cukai yang dikenakan kepada orang Islam yang hidup di negara Islam. Okey. Ini adalah cukai yang dikenakan kepada tanah yang dimiliki oleh non-Muslim, di mana tanah-tanah ini tidak dirampas, okey, dikekalkan kepada milik tuan dia, tetapi kerajaan Islam kita akan ambil cukai tertentu daripada orang bukan Islam ni. Okey. Jadi berapa persen tu bergantung kepada kerajaan lah. Dan kalau kita dalam konsep negara moden ini, sebenarnya kita ada cukai-cukai tertentu, kan? Sebenarnya bukan sahaja melihat kepada agama, semua orang kan dikenakan cukai. Ini ikut siasah syariah pada zaman sekarang lah. Okey. Kita dah tak ada istilah cukai tanah dikenakan kepada orang bukan Islam. Zakat hanya dikenakan kepada orang Islam, tetapi kalau sistem kita panggil sistem pemerintahan zaman sekarang ni, kerajaan akan mengenakan cukai-cukai tertentu, contoh macam cukai pintu, cukai tanah, kan, cukai apa lagi, cukai pendapatan, cukai kereta, road tax tu, kan, akan dikenakan kepada semua warga negara. Dan juga sebenarnya orang yang bukan warga negara pun, kalau dia buat bisnes di sini, dia akan juga dikenakan cukai-cukai tertentu lah. Okey, jadi bila kita sebut dalam kitab fiqh klasik memang disebut al-kharaj, kan, iaitu cukai tanah yang dikenakan kepada orang bukan Islam yang memiliki tanah, di mana cukai tersebut sebagai jaminan kepada kerajaan untuk melindungi mereka daripada apa-apa masalah lah, sama ada diserang oleh pihak musuh dan sebagainya. Okey, tapi kalau kita bercakap dalam konteks sekarang, cukai-cukai yang dikutip oleh kerajaan sebenarnya termasuk dalam kategori huququllah, yang mana kita ni sebagai rakyat yang hidup di Malaysia harus akulah, kan? Walaupun kadang-kadang setengah macam cukai pendapatan, kan. Cukai pendapatan ni dia ikut pendapatan kita lah, kan. Kalau selalunya kalau orang yang grade 41, kemungkinan dia belum kena lagi, kan. Tapi bila dah naik grade mungkin 48, 52 ke atas tu, kan, pendapatan dia semakin meningkat, maka lagi banyak duit kita dapat, lagi banyak cukai yang kita kena bayar, kan. Jadi moral of the story, jangan gaji banyak-banyak, kan. Kalau tidak, kena cukai banyak. Cuma kita umat Islam, zakat pun kita kena, cukai pun kita kena. Kalau kita kerja kerajaan, kita akan dikenakan potongan cukai berjadual, PCB. Okey. Dan PCB ni ikut kita lah, sama ada kita nak tukar kepada zakat ataupun kita nak bayar separuh. Zakat pun kita bayar, cukai PCB pun kita bayar. Itu terpulang kepada kita lah. Tapi kalau nak jadikan satu saja, kita boleh pindahkan PCB itu tukar kepada zakat terus. Okey. Jadi cukai-cukai yang tadi kita sebut tu sebenarnya manfaatnya kembali kepada masyarakat. So apabila apa saja manfaat yang kembali kepada kebaikan masyarakat, itu dinamakan huququllah ataupun huququl mujtama'. Okey, yang kelima, yang termasuk di bawah kategori huququllah, iaitu uqubatun kamilah laisa fiha ma'nan akhar ghairul uqubah, kan, wa hiya al-hudud, iaitu hukuman-hukuman terhadap jenayah-jenayah tertentu, kan. Antaranya ialah bab hudud, kalau kita belajar fiqh jinayat, kan. Iaitu hudud ini ialah satu bentuk hukuman yang telah ditentukan kadar hukumannya tersebut oleh syarak. Kerana apa? Lil maslahatil ammah, untuk kepentingan awam. Okey. Dan ini adalah kita panggil dikategorikan ataupun dianggap sebagai
Huququllah kerana apa? Kerana bab jenayah ni dia akan menimbulkan kepanikan, ketakutan, kebimbangan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Bayangkan tengok kalau siapa yang pernah kena rompak di rumah dia kan, dengan parang, perompak pegang parang letak kat leher kita kan, jadi menimbulkan ketakutan, trauma kepada mangsa kan. Itu mangsa, sebenarnya bukan mangsa saja, jiran-jiran bila dia dapat tahu bahawa rumah sebelah dia kena rompak, dia tak kena pun kan, tetapi itu juga menimbulkan ketakutan dan trauma kepada jiran-jiran tetangga, taman tu ataupun kampung tersebut, dan juga kampung-kampung yang berjiran. Bila mereka dapat tahu kampung sebelah semalam 2-3 biji rumah kena rompak kan, jadi orang dah panik. Jadi untuk membendung dan menjaga ketakutan itu, dalam konsep fiqh jinayat Islam, apabila dapat ditangkap pesalah itu, dan bila didakwa dan dibicarakan dan disabitkan kesalahan, maka boleh dikenakan hukuman-hukuman tertentu. Dan hukuman kepada al-hirabah, rompakan ini memang beratlah. Dia melihat kepada bentuk mana rompak tersebut kan, sama ada rompakan harta sahaja ataupun rompak bunuh kan. Ni ada juga kan, ataupun dia hanya membunuh saja, jenis menakut-nakutkan orang, suka bunuh orang, termasuk dalam kategori al-hirabah. Jadi kategori ini dianggap sebagai huququllah kerana ia menyentuh berkaitan kepentingan orang awam. Jadi syariat Islam bila melaksanakan konsep uqubah dalam fiqh jinayat ini untuk menjaga kepentingan dan keselamatan dan keamanan orang awam sekalian. Okey. Jadi dalam bab jenayah ini, dia disyariatkan untuk kepentingan awam. Fala yamliku ahadun isqataha, maka tidak boleh siapa-siapa untuk pandai-pandai pergi gugurkan, untuk maafkan dan sebagainya. Ya? Sebab itulah dalam hadis yang masyhur, apabila seorang perempuan daripada Bani Makhzum, Bani Makhzum ni antara kabilah yang ternama lah di kalangan Arab Quraisy. Okey, apabila salah seorang perempuan daripada Bani Makhzum mencuri dan mereka menghantar wakil, iaitu Usamah bin Zaid, untuk minta syafaat daripada Nabi supaya menggugurkan kes tersebut, tetapi Rasulullah berang, dan Rasulullah menyebut satu hadis yang masyhur, innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza sariqa fihimus syarif tarakuhu wa idza sariqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had wa ayyumallah law anna Fatimah binti Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha. Okey, Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan golongan daripada sebelum kamu. Kerana apa? Kerana apabila orang kaya di kalangan mereka, orang bangsawan, orang ternama buat jenayah, contohnya macam mencuri, mereka akan melepaskan pesalah tersebut. Tetapi apabila orang marahin, orang bawah, masyarakat awam yang di peringkat bawahan ini mencuri ataupun buat jenayah, mereka akan melakukan hukuman. Jadi Rasulullah bersumpah dengan nama Allah, kalau anak baginda Fatimah itu mencuri sekalipun, Nabi akan melaksanakan hukuman potong tangan jika disabitkan kesalahan. Okey, itu ketegasan yang Rasulullah SAW tunjukkan tentang apabila berlaku jenayah, maka jenayah itu tidak boleh dimaafkan, dan pelaku ataupun pesalah jenayah tersebut perlu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap jenayah yang dilakukan. Jadi tidak boleh kautim dengan pemerintah untuk kita gugurkan kes tersebut, sebab dia melibatkan kepentingan orang awam, ketakutan dan kepanikan orang awam. Baik. Yang keenam, yang termasuk di bawah kategori huququllah, ialah uqubatun qasirah. Kalau yang tadi uqubatun kamilah, okey, dia akan dikenakan kepada sesiapa sahaja yang melakukan jenayah-jenayah.
Tapi uqubatun qasirah ini iaitu contohnya hirmanul qatil minal irsi. Diharamkan pembunuh daripada menerima pewarisan. Okey. Kenapa dinamakan qasirah? Sebab hukuman yang dikenakan di sini bukan berbentuk izaun badani. Kan, kalau macam jenayah hudud, dia ada iza badani, iaitu menyakitkan tubuh badan. Kalau mencuri, potong tangan. Kalau berzina, ghair muhsan, disebat. Jadi melibatkan penyiksaan terhadap tubuh pesalah. Tapi kalau uqubatun qasirah ini, dia berbentuk maknawi, di mana dia tidak melibatkan penyakitan kepada tubuh badan pesalah tersebut, tetapi kalau dalam konteks pembunuh membunuh pewaris dia itu, dia diharamkan daripada menerima pewarisan. Okey. Kalau qatil ni, pembunuh ni, dia ada dua uqubah sebenarnya, kan. Yang pertama, dia boleh juga dikenakan uqubah kamilah, iaitu qisas, kan. Kalau contoh macam anak bunuh ayah, kan. Dan juga dia boleh dikenakan uqubat qasirah, iaitu diharamkan daripada menerima pewarisan. Okay, kenapa ini juga termasuk di bawah huququllah, kan? Kerana dia melibatkan banyak pihak. Okey. Diri pesalah, kemudian mangsa yang dibunuh, dan juga ahli keluarganya lah. Okey. Jadi kita huququllah ni maksudnya bukan kita melihat secara masyarakat keseluruhan. Juga kalau ada sekelompok kecil, bilangan kecil tertentu, juga dinamakan sebagai huququl mujtama' ataupun huququllah, selagi mana ada dalam bentuk kumpulan beberapa orang. Tapi kalau individu dan perseorangan, itu dinamakan huququl amdi, yang itu kita akan lihat kemudian. Okey. Kemudian yang ketujuh, banyak hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena faham ni, kan. Kita selalu kalau ikut fahaman barat, mereka duk kira hak asasi manusia aja. Mereka tidak pernah memikirkan hak asasi Allah ataupun hak asasi masyarakat. Jadi apabila berlaku pertemuan antara kepentingan awam dengan kepentingan individu, mana yang lebih diutamakan? Sebab itu kita melihat sekarang ni dalam tempoh COVID-19 di seluruh dunia. Di Amerika Syarikat gagal penjarakan sosial. Sebab apa? Sebab mereka berhujahkan melanggar hak asasi mereka untuk beriadah, berrekreasi, berjalan sana sini dan sebagainya, kan. Jadi masyarakat sendiri tak faham, dan kerajaan Amerika Syarikat, Donald Trump pun tak boleh nak kontrol, dan cuba memahamkan ini adalah pertemuan kepentingan antara kepentingan kecil dan kepentingan awam, kan. Sebab itu mereka gagal, dan jumlah kematian di Amerika cukup tinggi, kan. Okey, yang ketujuh, kategori yang dimasukkan di bawah huququllah, iaitu uqubatun fiha makna ibadah, iaitu satu hukuman yang berbentuk ataupun ada unsur ibadat di situ, iaitu al-kafarat, kan. Kafarat yang dikenakan. Contoh macam kafarat ingkar sumpah, kafarat iftar di bulan Ramadan dengan sengaja, kan. Dan juga kafarat jima' kita dalam bulan Ramadan ini, kena hati-hati. Okey, khususnya kepada suami lah, kan. Dan juga kafarat al-qatlil khata', kan. Kafarat bunuh tak sengaja ni. Semua ini, semua kafarat ataupun kafarah ini, ia adalah hukuman, kan. Kerana apa? Kerana dia disebabkan maksiat yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Okey, dosa lah, jenayah. Walaupun dia tak sampai macam jenayah kita panggil macam bunuh tu, kan, tapi maksiat, iaitu kita bersumpah, kita bernazar, tapi kita langgar sumpah, itu dikira maksiat, kan. Okey. Dan kafarat yang kita sebutkan ini, dia ada makna ibadat, kan. Kerana apa? Dia ada kaitan dengan ibadat puasa,
sedekah dan juga membebaskan hamba. So sedekah, puasa itu dinamakan, itu adalah ibadat, kan? Jadi apa nama kafarat-kafarat yang kita sebutkan itu, dia punya bentuk untuk kita membayar kafarat itu. Kadang-kadang berbentuk puasa sahaja, kadang-kadang kita kena bagi makan orang miskin, dan kadang-kadang kita boleh memerdekakan hamba. Itu pendetailannya kita rujuk kepada masalah-masalah fiqh berkaitan dengan kafarat lah. Okey, yang ke-8. Yang ke-8 yang juga termasuk di bawah kategori huququllah dinamakan haqqun qaimun binafsihi. Kan? Hak yang berdiri dengan sendiri yang tidak ada kaitan dengan apa yang kita sebutkan sebelum ini. Kan? Iaitu lam yata'allaq bi zimmati mukallafin li yuaddiyahu ta'atan lillah. Dia tidak ada kaitan dengan tanggungan tubuh badan mukallaf, kan, untuk dilaksanakan sebagai mentaati Allah. Tetapi wajib hadzal haqqu bi dzatihi wa ibtida'an lillahi ta'ala. Tapi hak ini wajib, hak ini menjadi wajib kerana apa? Kerana disebabkan benda itu sendiri, bukan disebabkan mukallaf, bukan disebabkan kita, kan? Iaitu apa? Wa huwa khumusul ghanaim, 1/5 daripada harta ghanimah, kan? Wa ma yustakhraju min ma'adin wa kunuzil ardi, dan apa yang dikeluarkan daripada galian-galian dan juga harta-harta karun yang tertanam dalam tanah. So apa sahaja yang ghanaim, harta ghanimah, harta rampasan perang, ini bukan disebabkan diri mukallaf, kan, tetapi bila berlaku perang, adanya harta rampasan, maka 1/5 itu perlu disimpan untuk hak Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bukan maksud kita bagi ke Allah, kan, tapi untuk dibelanjakan kepada kepentingan awam. Jadi itu yang kita kena faham tentang hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak di sini, Kalau ikut Dr. Abdul Karim Zaidan, dia gariskan ada 8. Okey. Kemudian haqqul abdi, hak-hak individu, kan. Yang tadi hak-hak Allah, kan, ataupun hak masyarakat. Sekarang ni hak individu. Adakah hak individu ini tidak dipandang langsung oleh syariat Islam? Jawapannya tidak. Masih lagi dijaga, masih lagi diraikan. Namun apabila berlaku pertembungan kepentingan seorang dengan kepentingan orang awam, maka sudah tentu di situ kepentingan orang awam akan didahulukan, dan sebenarnya tidak mengenepikan kepentingan individu. Contoh kita mudah bagi ialah kita ada tanah. Okey. Tanah kita itu katalah tepi jalan. Okay. Di belakang tanah kita itu ada tanah milik kerajaan lah, kan? Jadi milik kerajaan nak bina masjid contohnya lah. Jadi antara jalan besar dengan tanah yang nak buat di masjid itu adalah tanah kita. Tanah kita ni duduk tengah-tengah, kan. Dan nak masuk ke jalan masjid itu tak ada, sebab tanah kita, kan. Jadi kerajaan nak buat masjid. Jadi bila kerajaan nak buat masjid begitu, maka kerajaan dia berhak untuk mengambil sedikit tanah kita, kan. Kerana apa? Kerana masjid yang nak dibina itu ialah untuk kepentingan orang awam, orang awam Islam yang ada di tempat tersebut. Tapi kita ni individu, pemilik tanah tersebut. Jadi bila berlaku pertembungan antara kepentingan orang awam untuk mendapat manfaat daripada masjid tersebut dengan kepentingan kita sebagai tuan tanah, kan, maka sudah tentu kepentingan awam akan didahulukan, tetapi tidak mengenepikan hak kita sebagai tuan tanah, iaitu bila kerajaan nak ambil, janganlah zalim, tak bayar pampasan langsung. Perlulah menyediakan satu pampasan mengikut harta ataupun mengikut kita punya penilaian semasa, yang munasabah dan sesuai untuk diberikan pampasan kepada individu tuan tanah tersebut. Itu maksud dia. Okey. Jadi bila kita sebut hak individu, haqqul abdi, kan, iaitu yang dimaksudkan dengan haqqul abdi ini ialah maslahatun khassah lil fardi, iaitu maslahat khusus yang berkaitan dengan individu. Okey, iaitu contohnya apa sahaja hak-hak harta yang melibatkan
pelaku tu seorang, kan, dan dia tidak ada kaitan dengan tanggungan untuk ditaklifkan kepada orang awam, kan. Dia seorang. Contoh macam dhamanil mutlafat, kita ganti rugi benda yang kita rosakkan. Kemudian wastifa'id duyun, menyelesaikan hutang piutang, dan juga diat, kan. Itu semua bila kita lakukan seorang, maka kita kenalah laksanakan ini, kan, dan lain-lain. Okey. Contoh-contoh yang kita bagi tadi, kan. Contoh sebenarnya bukan kita pelaku, tapi kita yang contoh macam dhamanil mutlafat. Kita empunya barang. Okey, katalah kita ni tuan rumah, kan. Mailah adik-beradik kita ke kawan-kawan kita ni dengan anak-anaknya yang hyperaktif. Okey, duk main dalam rumah kita, duk lari sana dan sini, terlanggak pasu bunga yang kita beli daripada Itali. Pecah. Okey. Jadi pasu yang mahal itu adalah milik kita. Okey. Dan bila milik kita, kita berhak sama ada nak tuntut ganti rugi ataupun untuk kita kira halal ajalah, kan. Itu yang dianggap sebagai hak individu, kan. So kita berhak tuntut, dan juga kita sebenarnya berhak untuk memaafkan ataupun berhak untuk menghalalkan tindak tanduk budak-budak tadi, kan. Sama juga macam hutang piutang. Kalau kita yang bagi hutang dekat siapa-siapa lah, so kita ni empunya hutang tersebut, kita berhak untuk menuntut kembali sebab itu harta kita, kan. Dan juga kita pun berhak untuk memaafkan, menghalalkan hutang yang orang hutang dengan kita. Okey, itu yang dimaksudkan dengan hakul abdi. Jadi empunya harta tersebut yajuzu lahu an yatasarraf fi khalisi haqqihi bima yasha. Dia berhak untuk bertindak dalam harta yang dimilikinya, kan, mengikut yang dia suka. Dia nak halal pun boleh, dia nak tuntut hutang tu pun boleh, tidak ada masalah. Okey. Jadi itulah yang sedikit sebanyak yang kita perlu faham berkenaan dengan huququllah dan juga huququl abdi yang ada mengikut kacamata ilmu usul fiqh dan ada kaitan dengan hukum fiqh lah. Okey. Dan insya-Allah kita akan sambung perbahasan yang seterusnya dalam kuliah yang akan datang. Jadi setakat itu saja kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.